أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسير عليك يسير وتمم بالخير. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Imam Farid bin Syari kerana sudi bersama-sama dengan Gemenur Iman dalam kuliah asar ini dengan kitab Al-Wafi Syarah Hadis 40 Imam Nawawi, juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa istiqamah dalam majlis ilmu. Yang saya hormati lagi, saya kasihi sahabat takbiran Gemenur Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Puan Haji Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada petang ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari keluarga baginda, para sahabat, para sadiqain, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, adik keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Falyatafaddal mashkura. Terima kasih pengerusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hassa 'ala tamassuki bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulih wad-du'a'i ila al-huda wad-dilalati 'ala al-khair ibtigha wajhillahi wa ridaihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahi warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunadik ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil hilm Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna nastawdi'uka ma qara'nahu aw naqra'uhu fi hadzal majlis wa ma qablahu wa ma ba'dahu fahfazhu 'alaina hatta taruddahu ilayna waqta ihtiyajina ilayh. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min zulumatil wahm وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya Allah Subhanahu wa taala memberi kelapangan masa kepada kita untuk kita sama-sama duduk untuk mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi orang yang sentiasa mengagungkan ilmu, untuk menjadi orang yang sentiasa utamakan ilmu, dan juga untuk menjadi orang yang berusaha untuk memperbaiki amalannya
dengan menambahkan ilmunya. Oleh itu kita kena syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran yang tidak terhingga. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sentiasa berterusan memberi taufik dan hidayahnya kepada kita untuk kita berterusan dalam menimba ilmu Allah Subhanahu wa taala dan beramal untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada petang ini kita sambung pengajian perbincangan kita daripada kitab hadis 40 Imam Nawawi yang disyarahkan oleh Syekh Mustafa Al-Khin. Yang mana yang telah ditulis yang daripada kitab Al-Wafi hadis 40 Imam Nawawi. Itu kita terus kepada perkara yang ke-8 yang ianya berkaitan dengan lafaz hadis iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Mana berkisar hadis lafaz ataupun potongan hadis ini ianya berkisar dengan permohonan dan juga permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana setiap daripada kita ada keinginan, ada permintaan dan ada permohonan. Yang mana setiap daripada kita perlu kepada meminta, perlu kepada memohon pertolongan. Jadi dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mentawajuhkan menujukan menyuruh kita tawajuh dalam doa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang kita nak minta, setiap apa yang kita inginkan, kita memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah kepada Tuhan yang hampir dan menyahut. Di sini nak menunjukkan satunya kata doa ditujukan kepada Tuhan adalah kepada Tuhan yang hampir. Ad-du'a'u lil qaribil mujib. Doa adalah kepada Tuhan yang hampir lagi menyahut. Jadi apabila kita mengatakan doa kepada Tuhan yang hampir, nak memberitahu dalam hati kita, mana orang bila kata Tuhan yang hampir itu, hampirnya Tuhan itu maksudnya Tuhan itu hampir dalam hati kita. Yang mana hati kita ini didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya. Maknanya dekatnya Allah Taala itu dalam hati. Dan sebagaimana sebelum ini kita telah ceritakan yang mana untuk mendekatkan hati kita kepada Allah Taala dengan kita banyak melaksanakan perintah dan juga kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sebab itulah untuk dekatkan hati kita kepada Allah perlukan kepada mujahadah nafsu yang mana bila kita bermujahadah nafsu kita dengan kita banyakkan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, banyakkan mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita lama kelamaan akan hampir kepada Allah Ta'ala. Bila mana Allah Ta'ala hampir dalam hati kita, dalam hati kita adanya istihdar, kehebatan, kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, barulah seseorang itu akan tawajuhkan doanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, dia kata doa itu adalah kepada Tuhan yang hampir. Maknanya apabila seorang itu dalam hatinya tidak ada keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hatinya jauhlah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila hatinya jauh daripada Allah Taala, maka dia akan minta kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Keyakinannya akan jadi selain kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh kerana itu kita kena hampirkan hati kita kepada Allah, barulah kita akan doa kita akan tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apabila kita meminta hanya kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan berikan kepada kita. Kita berdoa itu adalah kepada Tuhan yang hampir dan menyahut. Dan syaratnya ialah menyahut. Mana kalau kita minta sesuatu benda yang tidak boleh menyahut, maka ianya merugikan. Mana kalau kita minta pada makhluk, maka ianya merugikan. Kerana kadang boleh jadi makhluk dia tak mampu untuk berikan apa yang kita nak. Oleh kerana itu, doa kita, apa yang kita nak doa, doa kita hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawajuhnya doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu jangan kita tawajuhkan doa kita selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sesungguhnya dialah sahaja yang berfirman. Allah Taala sahaja telah berfirman. Ini berfirman kepada manusia, ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Allah Ta'ala perintahkan manusia supaya meminta kepadanya. Ud'uni, mintalah, berdoalah kepadaku. Pohonlah segala permintaan kepadaku. Allah Ta'ala perintah untuk kita minta pada dia. Ud'uni astajib lakum. Iaitu ud'uni. Bila kata ud'uni itu, dia ada banyak makna. Satu makna, tujukan ibadah hanya kepada aku. Tapi bila kat sini dia punya jawabnya astajib lakum, maka ia memberi makna permintaan. Ud'uni astajib lakum. Hendaklah kamu minta pada aku, nescaya aku akan perkenankan bagimu. Ini aku akan tunaikan segala permintaan kamu. Aku akan tunaikan segala permintaan kamu. Astajib lakum. Maka kat sini kadang-kadang ada orang yang berkata, aku minta pada Allah tapi Allah Ta'ala tak bagi pun apa yang aku minta. Sebagaimana yang kita dah belajar sebelum ni, yang sebelum-sebelum ni kita pernah pun dengar perkenannya doa seseorang itu tak semestinya daripada apa yang dia minta, hakikat apa yang dia minta, tetapi istijabah doa itu bergantung pada keadaan seseorang. Ada yang Allah Ta'ala bagi terus apa yang dia minta, Allah Ta'ala bagi apa yang dia minta. Ada juga Allah Ta'ala tukar. Ada benda yang dia minta tapi Allah Ta'ala selamatkan dia daripada musibah yang lain yang menyebabkan dia selamat daripada satu musibah. Mungkin dengan cara Allah Ta'ala perkenankan doanya itu dengan dengan cara yang lain. Ada juga yang sebelum ni kita pun dah dengar, Allah Ta'ala bila satu orang dia berdoa pada Allah, doa itu adalah ibadat. Boleh jadi doa itu menyebabkan Allah Ta'ala bagi, dia punya ganjaran daripada doa itu Allah simpan, dan Allah Ta'ala bagi pada di akhirat. Maksudnya Allah Ta'ala sentiasa akan perkenan, Allah Ta'ala akan terima doa-doa kita. Allah Ta'ala akan terima doa-doa kita. Allah Ta'ala, untuk orang yang beriman, Allah Ta'ala sentiasa akan terima doa dia. Walau macam mana doa dia sekalipun. Cuma cara Allah Ta'ala memperkenankan doa itu mengikut keadaan seseorang. Maksudnya tak semestinya dia dapat apa yang 100% apa yang dia minta tu dia dapat. Allah Ta'ala mengetahui keadaan seseorang itu. Dan Allah Ta'ala bagi ikut level dia. Kadang-kadang ada orang kata dia minta supaya jadi kaya. Boleh jadi kalau dia jadi kaya menyebabkan dia jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala tahu. Jadi Allah Ta'ala buat benda lain. Allah Ta'ala terima doa dia itu, tapi Allah Ta'ala guna apa yang dia doa itu untuk satu benda yang lain. Allah Ta'ala perkenan dengan cara yang berbeza. Okay. Iaitu kemudian di sini dapat kita faham bahawa doa itu hendaklah ditujukan kepada Allah Ta'ala.
segala permintaan kita, tawajuh doa kita itu hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita tawajuh kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya tawajuh dengan yakin Allah Taala yang dengar doa kita. Allah Taala yang akan terima doa kita. Maksudnya doa kita hanya kepada 100% kita niat dengan doa kita itu kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ada campur aduk dengan keyakinan kepada benda selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Kemudian dialah yang memuji hamba-hambanya yang beriman kerana mereka berdoa dan memohon kepadanya. Yakni apa? Yakni apabila satu orang tadi dia minta pada Allah, segala permintaan dia, segala doa dia, dia minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala memuji orang tersebut. Dengan semata-mata dia minta apa sahaja berlaku dalam kehidupan dia, dia terus menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia berhak untuk dapat pujian Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang banyak minta pada Allah Taala akan puji dia. Sebagaimana Allah Taala berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka, innahum yusari'una fil khairat, sungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang sentiasa bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Yusari'una fil khairat, sentiasa bersegera. Bila kata kat sini, innahum kanu yusari'una. Kalau dalam bahasa Arab, kanu, kata bila lafaz kana bersama dengan fi'il mudhari', maka ia memberi makna istimrar. Maknanya apa? Maknanya kat sini memberi makna sentiasa, berterusan. Sesungguhnya mereka adalah orang yang sentiasa berterusan, sentiasa bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Wa yad'unana, dan mereka sentiasa berdoa kepada kami, meminta kepada kami, raghaban wa rahaba. Raghaba ialah dengan penuh pengharapan. Raghaban daripada dia adalah masdar bagi bab raghiba yarghabu, memberi makna berkeinginan, atau berkeinginan, berharap. Bila raghiba bi, raghibtu bisyai'in, aku menginginkan sesuatu. Raghibtu bisyai'in, aku menginginkan sesuatu. Maknanya doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa rahaba, dan rahaba memberi makna cemas. Mana kat sini doa kita mestilah berada di antara dua perkara. Satu, doa bila kita nak doa dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, penuh berharap supaya Allah Ta'ala terima doa kita, terima amalan yang kita buat. Rahaba wa yad'unana, sentiasa berdoa dan beribadat kepada kami, raghaban, sentiasa mengharapkan balasan yang baik, sehingga dalam keadaan mengharap pengharapan yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa rahaba, dan juga dalam keadaan cemas, takut. Kata al-imanu bainal khawfi war raja. Iman itu berada di antara takut dan harap. Iaitu bila kita memohon kepada Allah Ta'ala, kena ada dua sifat dalam doa kita. Satu, kita dalam ibadat kita mesti kena ada dua sifat. Satunya, kita buat ibadat dalam keadaan kita penuh pengharapan bahawa Allah Ta'ala terima ibadat kita, terima doa kita. Dan juga dalam masa yang sama, dan kita buat amalan, kita kena ada rasa takut kalaulah Allah Ta'ala tidak menerima amalan kita, tak menerima doa kita.
Ini perlu ada dalam setiap daripada orang yang beriman. Apabila dia beramal, apabila dia berdoa, maka perlu ada raghaban wa rahaban. Perlu ada perasaan takut dan harap. Harap dan takut. Wa kanu lana khashi'in. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk. Adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Orang-orang yang hati mereka sentiasa tawajuh kepada kami. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya Allah Ta'ala dalam ayat ini memuji orang yang sentiasa berdoa kepada Allah. Sentiasa melakukan amalan kebaikan dan sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala raghaban wa rahaba. Dan mereka juga orang yang hati mereka sentiasa tawajuh pada Allah. Khusyuk hati mereka hanya ada penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusyuk hati mereka tawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kerana dia, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, maha hampir dengan hamba-hambanya. Iaitu Allah Ta'ala sentiasa akan hampir dengan hamba-hambanya. Itu hamba-hambanya yang beriman dan hamba-hambanya yang sentiasa berusaha memperbaiki amalan mereka. Iaitu Allah Ta'ala akan hampir dengan hambanya. Dan juga Allah Ta'ala akan dengar doa mereka dan memperkenankan permintaan mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku, wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka jawablah fa inni qarib, maka jawablah sesungguhnya aku ini hampir, aku ini dekat. Maknanya Allah Ta'ala ini sentiasa hampir dengan hamba-hambanya yang beriman kepadanya, yang sentiasa mengharapkan ganjaran daripadanya. Ujibu da'watad da'i. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Ujibu da'watad da'i. Aku sentiasa mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Iza da'ani. Iza da'ani. Sebenarnya di situ da'ani, ni. Itu dia baris bawah. Nah itu dia ada ya yang muqaddar. Ya yang tersembunyi di situ. Sebab tu kita da'ani, ni itu dipanggil nun al-wiqayah. Mana nun ini hanya datang bersama dengan dhamir ya mutakallim. Itu apabila dia berdoa kepadaku. Yang ini apabila seseorang hamba itu berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkan permohonannya. Falyastajibu li. Maka hendaklah mereka itu mematuhi. Maknanya Allah Ta'ala akan kabulkan permohonan orang yang memohon kepadanya. Maka syaratnya ialah Allah Ta'ala memberi perintah. Falyastajibu li. Maka hendaklah mereka itu mematuhi segala perintah aku. Menyahut segala perintah aku. Allah Ta'ala akan kabulkan permintaan hambanya selama mana hamba itu sentiasa mengambil berat untuk menunaikan perintahnya. Apabila seseorang hamba itu ambil berat untuk tunaikan perintah, maka di situ ada janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala akan kabulkan segala permintaan hambanya selagi mana hambanya itu mematuhi perintah. Mana syarat, antara syarat untuk kabulnya doa ialah kita kena jaga setiap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iaitu tunaikan perintah Allah Ta'ala, tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala.
barulah akan datangnya istijabud da'awat. Bila kita istijabu istijabu awamirillah, tunaikan sentiasa patuh pada perintah Allah Ta'ala, imtisadul awamir wa ijtinabun nawahi, tunaikan perintah dan tinggalkan larangan, maka itu adalah syarat untuk diterimanya, diperkenankan doa seseorang itu. Falyastajibu li wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Yang ini hendak bukan sekadar patuh pada perintah Allah Ta'ala, bahkan sentiasa beriman. Hendaklah mereka beriman kepadaku. Itu menambahkan yakin mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka oleh kerana itu, sebab apa didatangkan? Maka di sini didatangkan perintah patuh dan juga kemudian baru datang perintah iman. Maksudnya kat sini apa? Mana patuh pada perintah, mana untuk seorang patuh pada perintah, dia kena beriman dulu. Tetapi didatangkan iman selepas patuh pada perintah, menunjukkan apa? Menunjukkan orang yang beriman, perlu sentiasa usaha atas imannya. Perlu sentiasa berusaha supaya imannya kuat, imannya mantap, sentiasa dalam hatinya, setiap masa, setiap keadaan hanya yakin pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tunaikan perintah Allah dan tinggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, agar mereka selalu berada dalam kebenaran, supaya mereka ini sentiasa mendapat petunjuk, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi untuk hari ini, kadang-kadang kita doa pada Allah Ta'ala, kita rasa susah hati dan sebagainya, tetapi masih lagi, kita doa pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala masih lagi, Allah Ta'ala terima doa kita, tapi kita tak nampak, penerimaan Allah, penerimaan doa tersebut. Dan juga satu lagi, untuk doa seseorang itu diterima, satunya ialah kita kena, keyakinan kita pada Allah Ta'ala mesti kuat. Mesti yakin 100% hanya pada Allah. Tidak boleh ada syak dalam permintaan doa kita. Kalau kita ada syak, Allah Ta'ala ni terima tak terima doa aku ni. Maknanya kalau kita ada khauf lain, tapi kalau kita ada syak, maka bagaimana doa kita nak terima? Contoh kita minta satu benda, kita pergi minta kat satu orang dalam keadaan kita ragu-ragu. Kita pergi jumpa, kita ragu-ragu nak minta ke tak nak, maknanya kalau kita kata, kalau aku minta ni dapat ke tak dapat? Maknanya dia ada syak dalam hati ni. Dia tak ada keyakinan dengan apa yang dia nak minta. Jadi bagaimana kita nak dapat apa yang kita nak minta? Apa yang kita minta, kita susahlah kita nak dapat. Sebab apa? Berada dalam syak dan ragu-ragu. Oleh kerana itu, doa mestilah doa dengan keyakinan sepenuhnya bahawa Allah Ta'ala akan terima doa kita. Dan syarat nak tu dah kat sini didatangkan. Pertamanya, tunaikan segala perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Patuh pada setiap perintah dan tinggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan juga mesti usaha atas iman yang sempurna. Mana keyakinan kita mesti, tawajuh kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, barulah setiap daripada doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La'allahum yarshudun, supaya sentiasa berada dalam kebenaran, sentiasa mendapat petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh kerana itu, hendaklah bila doa kita, satunya kita kena tawajuhkan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan juga Allah Ta'ala akan menyahut permintaan kita apabila dalam hati kita hanya ada dia. Kalau dalam hati kita ada selain daripada dia, maka Allah Ta'ala juga ada sifat apa? Sifat cemburu. Bila ada dalam hati kita ada yakin selain daripada Allah,
maka Allah Ta'ala tak akan pandang kita. Oleh kerana itu, bila kita nak Allah Ta'ala sentiasa hampir dengan kita, maka kita dalam hati kita hanya ada yakin kepadanya. Hendak ada yakin kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga bila kita nak minta, kita mintalah kepada zat yang mana tidak jemu memberi. Sebagaimana kita baca dalam nombor 9, tajuknya ialah meminta kepada yang tidak jemu memberi. Mana kalau kita nak mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala sangat-sangat suka apabila hamba-Nya meminta kepadanya. Dan Allah Ta'ala tak akan jemu untuk memberi kepada hamba-Nya apabila hamba-Nya meminta. Tidak ada jemu. Allah Ta'ala tak akan jemu. Sebaliknya kalau minta pada makhluk, kali pertama boleh, kali kedua pun tengok-tengok bagilah juga. Tapi bila banyak kali minta, dia akan rasa jemu, dia akan rasa meluatlah tengok orang ni asyik minta je. Maka sebab itulah minta pada manusia akan jemu tengok muka kita sentiasa minta pada dia. Tapi tak sama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala lagi suka, lagi banyak hamba-Nya meminta kepadanya, lagi dia suka kepada kita. Lagi dia suka. Jadi kita nak minta sesuatu, minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di antara kesempurnaan tauhid seseorang ialah dia tidak meminta-minta daripada manusia. Tak meminta-minta daripada manusia. Mana orang yang keyakinan dia sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, macam mana keadaan dia sekalipun, dia tak akan minta pada manusia. Dia akan sembunyikan permintaannya kepada manusia. Dia akan zahirkan permintaannya itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia berada dalam keadaan kesempitan sekalipun, dia akan kunci mulut dia daripada minta pada manusia. Dia akan sentiasa minta pada Allah. Itu adalah kesempurnaan tauhid yang ada pada seseorang. Ini orang yang berada sehingga tahap yang sedemikian, itu orang yang hatinya hampir dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tak akan minta melainkan hanya pada Allah. Dia tak akan zahirkan permintaannya sedikit pun kepada manusia. Seseorang Muslim hanya meminta daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam segala urusannya. Kerana kepada dialah sahaja tempat seseorang hamba berdoa dengan bersungguh-sungguh. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Was'alullaha min fadlih." Dan pohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada limpah kurnia-Nya. Orang Muslim, orang yang imannya imannya mantap, keyakinannya kuat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia hanya akan minta kepada Allah. Dia akan minta daripada Allah. Apa sahaja urusan dia, apa sahaja keperluan dia, dia akan minta pada Allah. Sebab apa? Dia yakin hanya Allah Ta'ala sahaja yang akan permudahkan, yang akan tunaikan segala permintaan dia. Allah Ta'ala yang akan mudahkan segala urusan dia. Maka oleh kerana itu, orang yang sempurna tauhidnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia akan minta hanya pada Allah. Hanya kepada Allah Ta'ala lah sahaja tempat seorang hamba itu berdoa dengan bersungguh-sungguh. Sebab apa? Kalau kita minta pada manusia, kalau kita minta berterusan kepada manusia, manusia akan lari daripada kita. Manusia akan meluat tengok muka kita. Tetapi Allah Ta'ala perintahkan kita supaya kita minta pada dia. Kalau manusia seboleh mungkin dia kalau boleh jangan ada orang minta pada dia. Kalau ada orang minta pada dia, bila lagi dia berada dalam harta ni pun tak banyak, orang minta pada dia akan lari. Dia tak akan
Dia tak akan bagi pada orang yang meminta. Tapi sebaliknya Allah Ta'ala suka kepada hamba-Nya yang meminta. Minta pada dia lagi suka bila kita minta pada dia. Allah Ta'ala perintah dalam Quran, was'alullaha min fadlih. Mintalah daripada fadal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, daripada limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala, nikmat yang Allah Ta'ala milik, Allah Ta'ala mempunyai nikmat. Allah Ta'ala mempunyai khazanah dia. Luas. Allah Ta'ala mempunyai khazanah yang luas. Dan kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi sedikit, bagi walaupun walau banyak mana pun daripada khazanah Allah Ta'ala itu keluar, maka dia tidak akan mengurang sedikit pun daripada khazanah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala perintah untuk minta pada dia. Minta pada dia. Khazanah Allah Ta'ala takkan pernah berkurang. Was'alullaha min fadlih. Minta daripada kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Imam At-Tirmizi rahmatullahi alaihi meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salullaha min fadlih, fa innallaha yuhibbu an yus'al." Mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada limpah kurnia-Nya. Allah Ta'ala perintah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, mintalah segala-galanya pada Allah. Di sisi Allah Ta'ala ada khazanah yang luas. Fa innallaha azza wa jalla yuhibbu an yus'al. Allah Ta'ala menyukai, mencintai orang yang bahawa dia diminta. Allah Ta'ala suka apabila hamba-hambanya meminta kepadanya. Kata yuhibbu an yus'al. Allah Ta'ala menyukai, mencintai bahawa dia diminta. Apabila diminta, dia lagi suka. Maha suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tidak jemu dengan permohonan dan permintaan makhluk. Allah Ta'ala takkan jemu minta walaupun bermacam-macam jenis permintaan, daripada bermacam-macam bahasa, dan daripada macam-macam bahasa, daripada macam-macam jenis orang, daripada berbagai-bagai tempat. Allah Ta'ala tak jemu nak dengar permohonan orang yang memohon permintaan makhluk ni, kerana khazanahnya sentiasa penuh. Sedikit pun daripada khazanah Allah Ta'ala takkan berkurang. Walaupun seluruh manusia minta pada Allah Ta'ala macam-macam permintaan, dan macam-macam perkara diminta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, khazanah Allah Ta'ala sentiasa penuh, dan khazanah Allah Ta'ala tidak akan berkurangan langsung. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi kamu akan hilang, akan binasa. Yanfadu. Kalau apa yang ada di sisi kamu, kamu guna, kamu bagi pada orang, kamu berjual beli, apa yang ada pada kamu, contoh kalau kita ada stok, lepas tu kita bagi orang, lama-lama dia akan berkurang. Apa yang ada di sisi kamu akan hilang, akan berkurangan. Kalau diberi ataupun contoh jual pada orang, dia akan berkurangan. Tapi wa ma indallahi baqin. Apa yang ada di sisi Allah Ta'ala itu akan kekal. Tak akan berkurang sedikit pun daripada khazanah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak beritahu luasnya khazanah Allah Ta'ala, luasnya khazanah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga kan diumpamakan nikmat ataupun apa yang Allah Ta'ala bagi pada seluruh penduduk di bumi ini, di alam ini, Allah Ta'ala bagi ke semua mereka, tunaikan setiap permintaan mereka, diberikan segala apa yang diperlukan oleh mereka. Nak dibandingkan dengan khazanah
Dan khazanah Allah Subhanahu wa taala seumpama satu titisan air yang berada di lautan yang luas. Maknanya lautan yang luas itu ialah khazanah Allah Taala. Setitis air itulah nikmat yang Allah Taala bagi pada semua makhluknya. Walaupun semua makhluk diberikan segala apa yang mereka minta, apa yang mereka nak, nescaya tidak akan berkurangan sedikit pun daripada khazanah Allah Taala. Contoh kalau kata air satu kolah, ni kalau kita bagi, kalau kita keluarkan setitik, dia tak akan nampak perbezaan. Tetapi dari sudut dunia ni, dia akan, walaupun setitik, dia akan beza. Dia akan berkurang setitik. Tapi zat daripada khazanah Allah Ta'ala, walaupun dikeluarkan setitik, tetapi tetap tak akan berkurangan. Sentiasa penuh. Khazanah Allah Ta'ala sentiasa penuh, tak akan berkurangan sedikit pun. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala amat membenci kepada hamba-Nya yang tidak meminta dan memohon, hamba-Nya yang tidak meminta dan memohon daripadanya. Allah Ta'ala tak suka kepada hamba-Nya yang tak nak minta pada dia. Allah Ta'ala suka kepada orang yang sentiasa minta pada dia, dan orang yang tak minta pada dia Allah Ta'ala akan benci dengan dia. Allah Ta'ala tak suka pada dia. Bahkan Allah Ta'ala murka. Bagaimana dalam riwayat Imam At-Tirmizi rahmatullahi alaih, beliau meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillaha yaghdabu alaihi falyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha." Rabbahu hajatahu kullaha hatta shif'a na'lihi idzan qata'a. Kata siapa yang tidak minta pada Allah, maka Allah Ta'ala akan murka dengannya. Sebab apa? Orang yang tak minta pada Allah, ini orang dikategorikan sebab orang yang sombong dengan Allah Ta'ala. Orang yang dia tidak merasa dia berhajat pada Allah, sesungguhnya dia sombong dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab maka janganlah kita menjadi orang yang sombong dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita sentiasalah meminta segala keperluan dan hajat kita. Kita mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana yang kita sebut tadi, Allah Ta'ala takkan jemu untuk dengar permintaan hamba dia. Allah Ta'ala takkan kedekut untuk berikan apa yang ada dalam khazanah ni. Dan Allah Ta'ala sangat-sangat tak suka apabila hamba-Nya tak minta langsung pada dia. Man lam yas'alillah, siapa yang tak minta, lam yas'al. Kata nafi ni nafi kata lam masuk pada fi'il mudhari', dia memberi makna nafi mutlak. Maknanya dia tak pernah minta. Tak pernah minta. Orang yang tak pernah minta pada Allah, Allah Ta'ala akan murka dengan dia. Falyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha. Maka hendaklah salah seorang daripada kamu meminta kepada Tuhannya akan keperluannya, segala hajatnya, segala keperluannya. Mintalah pada Allah apa sahaja hajat kita, apa sahaja keperluan kita, apa sahaja keinginan kita, kita ajukan permintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hatta untuk perkara yang kecil sekalipun, kita kena minta pada Allah. Jangan kita rasa benda yang kecil, kita rasa kita mampu buat. Lepas tu kita tinggalkan memohon daripada Allah. Jadi benda kecil pun untuk buat benda kecil pun kita kena minta pada Allah. Walaupun kita rasa benda tu kita mampu buat, tetapi kemampuan yang mampu buat itu adalah datangnya daripada Allah. Maka kita kena minta pada Allah. Kita kena usaha kita kena jadikan sebagai sifat kita untuk kita sentiasa minta pada Allah. Hatta untuk perkara kecil sekalipun. Sebab tu Nabi SAW ajar kita macam-macam doa. Hatta untuk masuk ke tandas pun Nabi SAW ajar doa kepada kita.
Atau untuk buat benda yang remeh sekalipun, Nabi ajar doa kepada kita. Nak bagi tahu apa? Mintalah pada Allah walaupun sekecil-kecil hajat kamu. Kata hatta sis'a na'lihi idzan qata'a, sekalipun hajat itu hanyalah tali sepatunya apabila putus. Contoh tali kasut, putus tali kasut pun kita kena minta kemukakan hajat kita kepada Allah. Maknanya benda yang kecil sekalipun kita kena minta pada Allah. Mana kita kena jadikan ia sebagai satu sifat kita, sentiasa minta pada Allah. Sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk walaupun perkara yang sekecil-kecil pun. Adakah selepas daripada perkara sekecil itu masih ada lagi sesiapa yang ingin memohon atau meminta daripada manusia yang amat jemu dan memberi dan marah apabila diminta? Ini benda kecil pun, kata ada ke benda yang kecil daripada itu yang manusia, kalau kita minta, manusia jemu untuk kita dengar dan untuk dengar permintaan tersebut. Maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati orang yang bermadah. Janganlah kamu meminta daripada anak Adam sebarang hajat. Mintalah daripada yang tidak pernah tertutup pintu pemberian. Allah murka jika kamu tidak meminta daripadanya, manakala anak Adam ketika diminta dia marah. Maka kat sini kita ada satu syair yang bagus untuk kita untuk kita hayati. Kata, janganlah kamu meminta daripada anak Adam sebarang hajat. Jangan kamu minta pada manusia sebarang hajat kamu. Maksudnya, apabila kamu berhajat, jangan minta pada manusia. Mintalah daripada yang tak pernah tertutup pintu pemberian. Manusia, walau macam mana kaya sekalipun, dia takkan, dia akan rasa dia akan kadang-kadang dia orang minta, lama dia tutup. Dia tak nak bagi. Tetapi Allah Ta'ala takkan pernah menutup pintu pemberiannya. Maka mintalah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan segala hajat-hajat kita. Dan di sini disebutkan Allah murka jika kamu tidak meminta daripada. Mana perbezaan antara Allah Ta'ala dengan makhluk. Allah Ta'ala sentiasa akan memberi kepada hamba-Nya. Sebaliknya, makhluk sampai satu tahap dia tak akan bagi kepada orang yang minta. Dan satu lagi, Allah Ta'ala murka, Allah Ta'ala tak suka kepada orang yang tak minta langsung pada dia. Tetapi sebaliknya, kalau makhluk, dia lagi suka orang tak minta-minta. Maknanya dia akan menjadi marah kalau orang sering minta pada dia. Itu beza Allah Ta'ala dengan makhluk. Oleh itu, kita mintalah kepada Zat yang Maha Pemberi dan jangan kita meminta kepada yang akan menutup pintu pemberian. Dan juga kita sukakanlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kita sentiasa meminta kepadanya, dan janganlah kita kepada jangan kita dan juga Allah Ta'ala akan murka kalau kita tak minta. Oleh itu kita kena minta pada Allah. Dan manusia akan marah kalau orang minta pada dia. Oleh itu jangan kita minta pada manusia. Maksudnya kita ajukan segala keinginan kita. Dalam hati kita ni macam-macam keinginan, macam-macam plan ada dalam hati kita. Jadi kita mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sahaja yang boleh buat segala-galanya. Allah Taala sahaja yang boleh memberi kepada kita. Selain daripada Allah, tak mampu untuk beri apa yang kita minta. Selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, semua tidak ada kuasa untuk buat apa-apa. Tak mampu untuk tunaikan hajat kita. Yang tunaikan hajat kita
hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan perkongsian pada petang ini dapatlah kita mengambil apa sedikit pengajaran daripada apa yang disampaikan. Mudah-mudahan dapat kita mengambil pengajarannya, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita dan dapat kita menyebarkannya kepada orang lain. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. InsyaAllah. Ustaz, nak buka soalan ke? Saya rasa petang ni tak boleh kot. Ustaz ajar sebab ada mak ayah datang rumah. Allah, Masya Allah. Baik-baik. Alhamdulillah. Jadi saya tutup terus. Kita masih di hadis ke-19 Ustaz Ya. Masih lagi. Baik. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan jazak Ustaz di atas hadis yang ke-19 ini. Masih lagi di hadis ke-19. Masya Allah. Allah suka kita meminta-minta kepadanya. Kalau manusia hari-hari minta, semua juga tentu rasa tak suka kan. Tapi dengan Allah tak suka kita meminta kepadanya. Tapi kita sebagai hamba ni kadang-kadang boleh lari daripada Allah yang baik, insyaAllah. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gema Nurul Iman, sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita pada petang ini. Saya buat sikit bahan kuliah malam ni Ustaz. Okay. Malam ini kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Abdul Hadi bin Johari dengan fake puasa. Masih sambung fake puasa insyaAllah pada pukul 8 malam. Dan juga kuliah isyak kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar 9.15 malam dengan kitab kita rupanya kisah Nabi Adam dan bacaan surah Al-Mulk. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gema Nurul Iman dengan kuliah yang telah disediakan. Dan dengan ini saya mewakili Gema Nurul Iman memohon maaf sekiranya di sepanjang kuliah ini berlangsung ada sebarang kekurangan, kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Mohon sekali lagi Al-Fadil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan suratul Asr. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.